Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Alright, so harga Bitcoin jatuh lagi, market kripto jatuh lagi lah. Okay, so Bitcoin dah ke arah 22k. So video lepas baru saya kata Bitcoin ada potensi untuk pergi ke 22k. Cuma saya tak tahu apa sebab yang boleh bawa dia ke 22k. Saya jangkakan kemungkinan bila ada pengumuman kenaikan interest pada 15 Jun. Tapi rupanya ada insiden lain yang berlaku in between yang menyebabkan harga Bitcoin dan juga kripto secara general jatuh. So apa insiden yang sedang berlaku sekarang kan? So kita memang dah maklum dah pasal insiden makroekonomi, inflation lah, isu dekat Russia, Ukraine yang memberikan kesan pada Bitcoin. Tapi tuan-tuan puan-puan kena ingat juga kripto ni kadang-kadang bila dia jatuh ni ibarat jatuh ditimpa tangga. Okay, so kalau macam stok dan sebagainya, dia mungkin ada kesan daripada makroekonomi, dia jatuh. Kripto makroekonomi pun satu, tapi kalau ada insiden besar-besaran dalam environment kripto pun akan memberikan kesan juga. So kalau bulan lepas kita nampak macam mana drama yang berlaku untuk projek Luna dan juga stablecoin UST memberikan kesan kepada market cryptocurrency. Kali ini pattern dia dah pass daripada Luna kepada Celsius. So Celsius ni dia adalah dia bukan DeFi, dia bukan decentralized finance, dia adalah centralized finance, CeFi. Okay, dia adalah CeFi, ibaratnya bank kripto. Dan sekarang ni Celsius mengalami masalah liquidity. Okay, so kita nak bincangkan apa sebenarnya yang berlaku regarding Celsius. So sebelum itu kita nak tengok chart Bitcoin. Allahuakbar, jatuh ni. Dan jatuh sekarang ni tuan-tuan puan-puan, tak nampak support lagi. Sebab dia memang hari ni je dah jatuh berapa? Berapa? 13%. Alright, 13. Saya tutup ni. 13% dia jatuh tuan-tuan puan-puan. 14% pula, 14.2. Okay, so market sekarang tengah menjunam. So kalau nak beli, hati-hati. Macam saya katakan, kalau nak beli, always kalau ada support level baru kita boleh beli. At least kita boleh buat scalping. Tapi kalau macam ni, dia sedang menjunam. Menjunam pandalela punya junam ni, jangan beli dulu. Always tunggu support level. So sekarang ni dia dah dekat 22.8k kan. So tunggu, mana tahu dia boleh jatuh lagi ke 20k. Okay, so kalau nak analyze banyak chart ni pun tak boleh. Kita memang kena tunggu the next support level. Tapi pattern ni memang nampak lah, pattern dia punya bearishness dia. Memang nampak dia dah lose support and dia tengah jatuh. Okay, so selain daripada Bitcoin punya spot market punya analysis, which kita tak boleh nak analyse banyak sangat sebab dia memang tengah jatuh kau-kau, kita kena tengok next support level dia. Tapi perlu diingatkan, last saya ada buat sedikit analysis regarding derivative ataupun futures market punya keadaan lah. Okay, dan nampaknya tuan-tuan puan-puan, walaupun Bitcoin dah drop ke 22k, yang ni long position ni tak drop lagi. Itu yang merisaukan sedikit lah. Sebab apa? Kalau long position ni drop, maksudnya ramai yang tak berminat lagi lah nak long the Bitcoin, ataupun nak kata Bitcoin akan naik lagi. Okay, ramai yang akan short pula. Ramai kata Bitcoin akan jatuh, which is bagus. Sebab eventually yang short position, bila dia jatuh, harga Bitcoin dekat spot akan naik. Okay, tapi nampak gayanya kalau tengok dari on a long duration lah kan, short position masih long position masih lagi kuat. So saya tengah tunggu bila dia akan start jatuh. Bila dia akan start jatuh, maksudnya Bitcoin dah jumpa dia punya support level yang kuat, ataupun mungkin boleh jadi itu adalah harga bottom for Bitcoin. Okay, tapi pada waktu yang sama, kalau tengok short ni, dia mula menunjukkan kenaikan. So kalau short naik, yang long ni turun,
bagus in terms of kenaikan Bitcoin ke atas lah. Tapi kalau short turun, long naik, then tak cantik untuk spot market Bitcoin. Saya bukan suruh tuan-tuan puan-puan main futures dan sebagainya, sebab benda tu tidak begitu sihat untuk ekosistem kripto dan juga market kripto. Tapi apa nak buat, ramai orang main dekat sini, dan dekat sini kita boleh dapatkan data untuk support our analysis untuk pembelian di spot market lah. Okay, so sebab tu terpaksa guna. Okay, tapi sekarang ni kalau kita zoom lagi, memang nampaknya long position masih tengah building lagi. So harap benda ni jatuh. Bila long position jatuh, short dia tengah naik. Okay, short, kalau short lebih daripada long, macam yang ni kan. Ini kalau dari sekitar Mei ke Julai tu adalah waktu Bitcoin bottom ke 30,000. Dia trade sekitar 30,000 ke 28,000 ke 32,000 macam tu. Lepas tu dia naik balik. Lepas bulan Ogos macam tu, bila short position dah bawah macam ni, dia naik balik ke 60,000. Okay, so hopefully ramai dia nak short Bitcoin kan. Dia short sampai dia dah jadi lagi tinggi, yang long position drop balik, dan kita boleh tahu okay, ini adalah harga Bitcoin yang kita boleh kata bottom lah. Dan beli, dan dia boleh naik balik. Selagi benda ni tak turun, saya pun akan tunggu lagi apakah kemungkinan yang akan berlaku pada Bitcoin. Okay, so ini adalah antara indikator yang penting lah. Dan macam tuan-tuan tahu, 15 hari bulan ni akan ada pengumuman regarding interest rate. Okay, so yang tu kalau interest rate naik, kemungkinan besar stok akan turun, dan kalau stok akan turun, Bitcoin akan turun juga. Okay, so maybe sekarang dia akan ada dekat 22k, tapi 15 Julai kalau news tak bagus, Bitcoin boleh jatuh ke 20k. Okay, so previous all time high dia 19k, dia jatuh balik ke level tu, which is happen 4 tahun lepas dan 8 tahun lepas. Setiap kali bear market bottom, dia akan cecah ke level all time high dia yang lepas. Okay, so kalau kita tengok dekat yang liquidation map, so tuan-tuan puan-puan kena start belajar guna liquidation map lepas ni. Sebab apa? Sebab demand dekat spot market sangat rendah. Okay, dan banyak aksi berlaku di futures market. Kalau benda futures market ni tak ada, memang lagi senang untuk Bitcoin untuk naik. Tapi sebab futures market ni yang kadang-kadang leceh ni, sebab kalau Bitcoin jatuh pun diorang boleh buat duit. So of course diorang akan cuba main-main dekat futures market. Okay, so kalau kita tengok, kalau video lepas saya dah tunjuk dia akan pergi ke 22k ke 20k, dan sekarang ni memang dia sekitar kawasan ni lah. Okay, so dia tengah liquidatekan position ni. So the peak liquidation ni dalam jangka masa yang terdekat adalah 20,000. Okay, 20,000 the peak liquidation. Kalau dia nak naik pun, dia boleh lah buat relief rally sekitar 26k. Okay, tapi nampak ganya dia lebih ke arah nak ke 20k. Maybe lepas 15 hari bulan ke kan, kalau dah jumpa bottom, kalau dia nak naik, then dia akan ni balik lah, pergi balik. Okay, so sekarang ni kita nak bahagian yang orang yang liquidation area ni jadi rendah macam ni. Dan kalau bahagian yang ni jadi tinggi, kalau macam tu, then kita boleh expect Bitcoin untuk naik balik lah. Okay, so dekat futures market ramai yang masih long Bitcoin. So that's why bila mereka long Bitcoin, mereka akan hilang duit bila Bitcoin pergi ke 20,000, 21,000. Okay, so benda ni yang sedang berlaku. Okay, banyak aksi ataupun price action di spot market sedang dipengaruhi oleh whale ataupun exchange yang sedang conquer bahagian futures market. Sebab futures market ni, Bitcoin ni bukan Bitcoin yang sebenar. Ia adalah fake. Dia hanyalah kontrak, bukan original. Okay, tapi orang beli dan sebagainya, dan ada yang hilang duit. Itu lagi sayang lah. Sebab apa? Kita nak simpan Bitcoin, tapi end up hilang Bitcoin dekat futures market. Okay, dan lagi satu benda yang saya notice adalah waktu buat video TikTok semalam, US dollar menjadi semakin kuat. So bila USD jadi semakin kuat, benda-benda lain jadi semakin lemah lah. Stok ke,
And ada yang kata lepas ni real estate market dekat US boleh crash juga. Okay, so memang Joe Biden punya ni nak kuatkan dia punya USD lah. Okay, so kita tak jumpa lagi bila dia boleh drop. Kita ingatkan bulan lepas dah merah ni mungkin boleh drop, tapi nampaknya dia dah break resistance dia dekat 104 dan sekarang dekat 105. So selagi USD ni semakin kuat, kita semua dalam masalah. Okay, kita semua dalam masalah, baik dari pemegang ringgit ataupun pemegang kripto. Okay, so USD sedang menjadi semakin kuat lah. So ni adalah antara kerja-kerja Joe Biden sekarang ni. Dia tak buat banyak sangat, dia hanya duduk bunuh demand kan. Dia tak dapat tingkatkan produktiviti dan sebagainya. Aim dia hanyalah untuk membunuh demand yang akan memberikan kesan kepada businesses. Orang pun ramai akan mula hilang kerja dan sebagainya. Okay, so ini adalah antara benda yang saya tunggu bila dia nak drop banyak ni. Sebab kalau dia drop, nampaklah sikit masa depan. Nampak, tapi ni memang sangat-sangat strong. Sama kat dulu 2016 naik, lepas tu dia mula drop, which is sangat bagus lah untuk market crypto time dia drop. Okay, so hopefully USD ni jadi semakin lemah. Kita dalam geng crypto, this the thing. USD kena jadi semakin lemah. Okay, sebab dia duk print je, dan dia menjadikan USD ni semakin kuat. Okay, so now kita nak cerita tentang Celsius. Okay, so Celsius ni menghadapi masalah liquidity. Okay, dia ada masalah liquidity. Dan saya tak pasti kalau yang siapa yang followers bicara kripto atau biasa tengok video ni, adakah you guys tuan-tuan puan invest dalam amount yang besar. Okay, tetapi risiko ni saya nak highlight dekat tuan-tuan puan sebelum kita bincang secara lanjut. Dia kata, in the event Celsius becomes bankrupt, enters liquidation, or is otherwise unable to repay its obligations, any eligible digital assets under in the earned service or as collateral under the borrow service may not be recoverable, and you may not have any legal remedies or rights in connection with Celsius obligation to you other than your right as a creditor of Celsius under any applicable law. Ataupun dalam bahasa mudahnya, kalau Celsius bankrupt ke atau tak dapat nak bayar balik ke kepada pengguna dia, jadi pengguna dia tak boleh nak claim. Ibaratnya dia akan gunakan kita punya kripto yang kita letak dekat platform dia untuk dia bayar kepada dia punya kreditor dan sebagainya. Okay, so ini antara sebab kenapa kadang-kadang centralized entity amat bahaya. Sebab kalau dia bankrupt, most likely dia boleh buat benda ni. Okay, and sekarang pun kalau kita tengok news yang terbaru ni, Celsius dia hold. Tengok, withdrawal, swap and transfer between accounts are currently paused. Okay, so tak boleh buat apa. Dulu waktu Luna dia tak boleh nak pause. Orang main, orang jual apa semualah, cuma dia shut down lah dia punya dia punya blockchain. Itu je lah dia boleh buat kan. But then orang jual apa semua dia tak boleh nak halang. Tapi yang ni dia boleh pause withdrawal dan sebagainya. Sebab memang liquidity dia ada masalah liquidity yang serius. Okay, saya tak pasti bahawa dia akan bankrupt ataupun tak. Adakah dia akan jatuh macam Luna ataupun tak. Tapi based on cara dia cakap dan sebagainya, nampaknya Celsius dalam masalah yang sangat-sangat besar. Dan saya tak nampak lagi apa plan Celsius untuk keluar dari masalah ni. Masalah dia adalah low liquidity. Okay, so saya ada follow satu Twitter account. Saya recommend juga dekat tuan-tuan puan-puan yang tengok video ni boleh follow Dirty Bubble Media. Diorang buat audit on Celsius network. Dia buat on April 23 lagi. Dia dah buat on April 23 dan dia publish balik lah apa yang dia kata. Kenapa saya kata Celsius dalam masalah liquidity ni? Okay, ini kita kena pergi balik kepada Ethereum. So baru-baru ni, beberapa hari lepas, Ethereum dia buat merge dekat dia punya testnet. Ropsten kalau saya tak silap, dia merge dia punya testnet lah daripada POW ke POS. Okay, tetapi macam ramai yang tahu, jangkaan untuk Ethereum bergerak ke POS
adalah pada sekitar bulan 6 tahun ni. Sekarang dah bulan 6, nampaknya benda ni tak berlaku. Dia masih buat dalam peringkat testnet dan sebagainya, dan tak ada satu tarikh muktamad yang dikeluarkan oleh Ethereum bahawa akan ada berlaku testnet, merging di mainnet ataupun shift dari POW kepada POS. Dan tuan-tuan dan puan kena ingat, ramai yang stake Ethereum. Stake Ethereum untuk basically bagi support untuk tukar transisi daripada POW kepada POS. Okey. Tapi bila dia stake, ramai yang tak tahu bila dia boleh dapatkan balik Ethereum yang mereka stake. Sebab dia hanya boleh dapatkan Ethereum yang mereka stake lepas successful all this POW ke POS dan merging ni berjaya, baru dia boleh dapat. Itu pun not immediately dia akan dapat. Mungkin Ethereum kena bagi satu timeline untuk mereka unstake balik diorang punya Ethereum. So ada yang stake directly lah, yang ada 32 Ethereum dia stake directly. Tapi ada yang stake melalui exchange dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan puan-puan mungkin pernah sekarang ni tengah stake melalui exchange, usually Binance ke dan sebagainya. Okay, so apa yang Celsius Network buat? Celsius Network ni dia ibarat bank crypto. Okay, maksudnya dia provide borrowing dan juga lending. So let's say saya ada asset, so saya nak dapatkan contohlah saya ada USDT. Okay, so saya nak dapatkan yield lah, peratusan lah kan. So saya pun deposit dekat bank Celsius ni. Sebab apa? Saya tahu saya deposit duit, saya akan dapat interest. Okay, dan Celsius dia akan dapat duit daripada pendeposit lah. Okay, dan ada juga orang yang nak borrow, orang yang nak pinjam duit tu. So mereka pun akan letak collateral. So contoh saya deposit 10,000. Lepas tu ada orang ni dia nak pinjam 10,000 yang ada ni. So dia pun letak collateral lah. Collateral dia mungkin Bitcoin dalam nilai 20,000. Sebab collateral ni dia kena 2 kali ganda lebih dekat Celsius ni. So dia ni, then dia pun dapat lah 10,000 tu, and then dia boleh lah nak beli Bitcoin lagi ke, nak invest ke, tak kira lah. Tetapi tuan-tuan puan-puan, dia kena pulangkan balik duit tu dengan interest sekali. Dia kena pulangkan duit tu dengan interest sekali untuk dia dapatkan balik collateral. Dia kena habis bayar loan dia. Okay, kalau dia tak habis bayar loan dia, Celsius ada hak untuk basically ambil dia punya collateral ni, dan Celsius akan jual lah dekat exchange. So let's say kalau collateral dia Bitcoin, dia ambil Bitcoin, dia akan jual Bitcoin tu. Okay, so itu Celsius boleh buat. Tapi usually dia akan bagi tahu lah, dia taklah terus kejam sangat jual. Dia akan bagi tahu, okay, so sekarang ni harga Bitcoin dah jatuh, you hampir nak kena liquidate, so you maybe kena tambah lagi Bitcoin. Kalau tak tambah nanti, then kalau dia pergi certain price, kami terpaksa jual. And of course, sekarang ni dengan market kripto tengah jatuh dan sebagainya, ramai yang tak dapat nak bayar loan dia, loan dekat Celsius, dan Celsius terpaksa buat jualan tu lah. So itu satu hal. Okay, yang tu tak adalah isu besar sangat, sebab itu memang dalam diorang punya sistem. Okay, dan yang just nak tambah lah, yang kadang-kadang saya sedih ni, ada yang kata diorang letak duit diorang dekat Celsius, tapi diorang pergi hutang dekat tempat lain, platform lain. So dia nak bayar hutang kat platform lain, dia nak ambil duit dekat Celsius, tengok-tengok dia tak boleh keluarkan duit dia. So duit dia burn. Celsius pun tak tahu apa nak jadi dengan duit dia. Yang dekat platform lain pun dah duk tanya dah, kita nak liquidate ni, mana duit? So habis dia punya crypto. Ada juga orang yang share. So memang kesian lah. Okay, so back to the story. Tu selingan sikit. So back to the story. So masalah yang berlaku dekat Celsius ni, contohlah kan, ni kadang-kadang saya rasa cara banking yang kita dah biasa, fiat banking ataupun orang panggil fractional reserve banking ni, mungkin tak berapa sesuai nak gunakan untuk kripto. Okey, sebab kalau kita deposit duit kita kat bank boleh buat apa saja, sebab bank dia ada dapat basically sokongan daripada kerajaan dan sebagainya. Dan usually orang tak adalah beramai-ramai nak keluarkan duit daripada bank, kecuali kalau ada berlaku peperangan ke ataupun something yang sangat major, baru ada bank run. Bank run ni ibaratnya ramai-ramai nak keluarkan duit dia, dan bank dah tak ada duit dah. Okay, so untuk traditional banking ni mungkin sesuai lah dia nak buat konsep ni, dapat duit dia boleh invest kat tempat lain dan sebagainya untuk tambahkan lagi dia punya liquidity. Tapi untuk kripto sangat-sangat susah, sebab bila market kripto jatuh, ramai orang nak keluarkan kripto mereka. Okay, so apa yang berlaku dekat Celsius Network ni kan, contohlah saya tunjuk one of the report. Okay,
So Ethereum ni one of the way orang buat staking Ethereum ni adalah dia stake dekat Lido Finance, one of the protocol. And Lido Finance ni dia akan bagi stake Ethereum. Dia akan bagi stake Ethereum. So stake Ethereum tu orang boleh buat lah, boleh gunalah untuk buat apa-apa investment ke ataupun hold dan sebagainya. Sebab maybe dia boleh dapat pulangan yang lebih tinggi. Ni kita panggil liquid staking. Okay. Tapi stake Ethereum ni dia basically is something derivative. Dia bukan an original asset. Original asset adalah Ethereum. So kalau kita dapat stake Ethereum kan, Ethereum kita dah masuk dah untuk staking for future Ethereum nak pergi ke POS. Okay. So bila tiba-tiba kita nak dapatkan balik Ethereum, akan sangkut. Dia akan sangkut sebab memang once dah stake, kena tunggu Ethereum transition dari POW ke POS dan merging kena berlaku. Okay. Selagi benda tu tak berlaku, your Ethereum akan stake dekat sana, and stake Ethereum you tak boleh nak redeem balik sesuka hati. Okay. So masalah sekarang yang ada dekat dekat Celsius ni, tuan-tuan pun boleh tengok. Contoh dekat Aave, banyak tempat dia letak duit. So orang dah depositkan duit tu dia ambil, dia pergi stake ataupun dia pergi letak dekat banyak protokol DeFi ni lah. Okay. Dan sekarang ni market tengah jatuh. So inilah masalah dia. So kalau contoh Aave ni dia letak 445,000 stake Ethereum. Okay. So maksudnya pendeposit ni dia tak depositkan stake Ethereum tau. Dia depositkan maybe Ethereum. Okay. Ethereum pendeposit ni dia ambil dan dia pergi tukar kepada stake Ethereum. Okay. So maybe dia akan dapat lebih reward ataupun boleh tambah liquid dan sebagainya. So dia dah ada 445. Tapi Ethereum yang dia ada ni adalah 150. Tak balance tuan-tuan dan puan. Tak balance. Okay. So and then dia ada WBTC semua-semua ni lah. Okay. So benda ni tak balance. Kalau ada semua ramai-ramai nak keluarkan Ethereum kan, and dia pula tak dapat nak bagi Ethereum sebab Ethereum dia dah convertkan dalam stake Ethereum. This is the problem yang dia sedang hadapi, and that is why dia kena stop. Dia kena pause withdrawal dan sebagainya sebab dia tak cukup Ethereum. Dan juga banyak lagi lah kripto-kripto lain yang dia tak cukup. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ada cases yang mana ni sama juga Dirty Bubble Media bagi tahu yang diorang pernah kena hack. I mean not diorang pernah kena hack, BadgerDAO yang kena hack, tapi Celsius ada invest dekat BadgerDAO sebanyak 22 million. Okay. So maybe ada duit orang yang hilang di sana. Okay. Masalah liquidity satu lagi masalah, mungkin ada pendeposit punya duit ni dah hilang dan dia tak ada masa untuk recover balik semua yang hilang. So benda ni berlaku waktu bear market. Okay. So memang Celsius sangkut sekarang ni tuan-tuan dan puan. Okay. Dan kalau kita tengok dokuan. So kalau just saya scroll lah nak tunjuk ada few item. Okay. So another thing yang mungkin tuan-tuan dan puan akan rasa risau sedikit kalau saya bagi tahu adalah alamak tak nampak okay, kejap. Companies with known exposure to Celsius network. Okay. Tether adalah shareholder and dia bagi 1 billion dekat Celsius. Okay. So saya tak tahu adakah kalaulah Celsius network ni bankrupt dan sebagainya, adakah memberikan kesan kepada Tether? Sebab kalau memberikan kesan pada Tether, USDT dalam bahaya. Sekarang pun banyak FUD orang kata USDT DPEG dan sebagainya. Saya tak tahu benda ni boleh tak menjadi satu catalyst untuk menjatuhkan USDT. Okay, sebab satu benda yang kita kena tahu tuan-tuan dan puan adalah USDT ni orang tengah tunggu peluang dan timing untuk jatuhkan dia. Mungkin berjaya atau mungkin tidak. Mungkin USDT boleh bertahan. Mungkin juga dia boleh jatuh. Ada risiko. Okay. That's why macam saya pun dalam video lepas pun saya pernah cerita kan, ambillah kalau centralized punya produk ni, ambillah yang mesra kerajaan. So stablecoin mesra kerajaan US adalah USDC. Okay. So dan juga ni semua invest Voyager ni semua ni dalam bahaya sebab mereka invest dalam Celsius network. And saya tak nampak, tadi saya ada ternampak Celsius network pun invest dalam Luna juga tuan-tuan dan puan. So Luna kita dah tahu dah nak mati dah. So Celsius pun rugi. Okay, so banyak benda-benda ni yang pernah berlaku. Celsius mungkin hilang duit
dan Celsius tak dapat nak recover balik duit sebab dia tak adalah ambil duit tu dan dia simpan, dia pergi invest dekat banyak tempat. And kalau protokol tu jatuh, contoh macam Luna dan sebagainya, so bila tak ada orang nak keluarkan duit daripada Celsius, tak apalah, contoh duit dah kena hack, dia dah hilang kan, kalau pendeposit tak minta balik, tak apalah. Tapi sekarang ni market kripto tengah jatuh, pendeposit yang contoh stake letak Ethereum dan sebagainya, diorang nak balik Ethereum ataupun Bitcoin dan sebagainya, tapi dalam dia punya simpanan dia tak cukup, so jam lah. Sebab situasi bank run ni kalau berlaku, memang boleh jadi dia bankrupt. Boleh jadi dia bankrupt. Okay, so ini antara benda-benda yang berlaku. And even kalau contoh ada yang kata why not Celsius kan ada banyak stake Ethereum, why not jual stake Ethereum, dapatkan balik Ethereum tu, and then bagilah dekat pendeposit, settle masalah. Tetapi tidak semudah itu. Stake Ethereum ni dia tidak diperdagangkan di centralized exchange. Dia diperdagangkan di decentralized exchange. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, decentralized exchange pun yang paling besar lah, yang paling famous adalah Curve Finance. Mereka pun tak cukup simpanan Ethereum. Alright, so let's say lah, mana? Okay, so dia ada 445,000 stake Ethereum and 150,000 Ethereum. Okay, ini apa yang Celsius ada. Dia ada lagi banyak daripada Curve Finance. So Curve Finance hanya ada 111,000 Ethereum. Okay, tak banyak. So dia yang Celsius ada 445,000. So takkanlah Curve nak jual semua Ethereum yang dia ada, sebab dia pun tak cukup. Dia pun tak balance ni, dia pun tak cukup. Tapi Curve Finance ni tak adalah orang nak keluarkan duit secara tiba-tiba. So dia boleh bertahan lagi lah. And dia DeFi, so dia ada dia punya algoritma dia. Okay, tapi dekat Celsius, bila orang nak keluarkan duit dia dan sebagainya, mereka jam. Sebab yang kalau dekat Celsius ni okey lagi, sebab dia dah stake, most likely dia curve ni dia ambil Ethereum orang, dia taklah letak dekat protokol-protokol lain kan. Tapi Celsius buat macam tu. And even dia nak jual pun, dia memang tak ada orang pun akan nak beli, sebab dia orang pun tak cukup Ethereum. Okay, so manalah Celsius nak cari Ethereum ni, saya tak pasti, unless exchange nak beli stake Ethereum, which for me, saya rasa exchange tak adalah nak beli stake Ethereum tu. Sebab yelah, daripada beli stake Ethereum, baik beli Ethereum. So tak ada insentif untuk mereka menolong Celsius buat masa sekarang lah. Okay, so inilah situasi yang sedang berlaku dekat Celsius. Saya tak pasti kalau tuan-tuan dan puan ada invest dekat Celsius. And kalau tuan-tuan dan puan invest dekat Celsius pun, contoh bila account yang dah pause ni, dia dah buka balik, sudah tentu ramai yang nak keluarkan diorang punya kripto. Kalau ramai nak keluarkan diorang punya kripto, akan jadi situasi bank run, habis Celsius akan bankrupt. Sebab apa? Memang dia dah tak ada liquidity, semua nak keluar, tak ada apa dah kat Celsius. So sangat-sangat bahaya. Sebab memang psikologi manusia, bila nampak news macam ni, dia akan tunggu bila dia boleh keluarkan duit dia daripada Celsius ni. Okay, dan once benda tu berlaku, token Celsius pun akan jatuh, memang akan jadi lebih teruk lah, Okay, so that is why harga kripto or Bitcoin sekarang tengah jatuh dengan lagi teruk juga. Okay, sebab maybe Celsius is doing the selling lah. Dia nak dapatkan dia punya Ethereum dan sebagainya, mungkin dia buat jualan dan sebagainya, tapi memang something is happening from Celsius punya side. Okay, so inilah situasi yang berlaku untuk kripto pada hari ini. Dan macam biasa, kita kena tunggu on 15 Jun pula, ada lagi satu hard attack. Tapi kalau yang dah biasa, tak ada hal lah, sebab kita memang tahu market ni ada waktu di atas, ada waktu di bawah. Cuma waktu di atas jangan FOMO sangat, waktu di bawah jangan gabra sangat. Relax je. Okay, relax. Kita boleh gunakan technical analysis, ada banyak tool untuk kita gunakan lah. Dan always invest money yang tuan-tuan puan-puan afford to lose. Jangan over invest, jangan over leverage, jangan over apa-apa. Okay, sekarang ni adalah waktu untuk kita invest dengan berhati-hati.
hati. Okay, so itu saja sedikit pandangan saya on the crypto market pada hari ini dan juga apa yang tengah berlaku dengan Celsius. So hopefully isu Celsius ni tak menjadi besar macam Luna. Hopefully dia punya founder dapat settlekan masalah lah. Walaupun saya tengok founder dia punya Twitter ni bunyi dia macam founder Luna kan, tu yang agak takut jugalah. Tapi hopefully dia boleh settlekan masalah. Saya taklah letak harapan yang tinggi, most likely dia gagal kot. Tapi hopefully things will get better balik. Dia boleh selamatkan keadaan atau ada orang boleh tolong dia exchange ke kan. Hopefully akan nampak sinar lah. Kalau tak, bersedia untuk jatuh lagi lah for market crypto. Sebab Celsius pun dia ada banyak pegangan crypto, and kalau banyak crypto masuk dalam market, then of course akan create selling pressure and harga crypto boleh drop lagi. Okay, itu saja sedikit pandangan lah mengenai isu ni. Hopefully kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam crypto.